Hai, Assalamualaikum semua. So pada petang ini, saya dan juga Anwar Cerah. akan share. berkongsi je lah. Share betul. Tak kisahlah Okay. pasal UPSR, kenangan masa UPSR. Okay. So kalau Program apa ni? Program apa kita ni? Okay, anda semua berada di program podcast. Kan, Mat dia terlupa nak bercakap pasal kita punya program. Dia terus nak masuk topik. sebabnya macam dari tadi tu banyaknya berbual pasal saya lupa. Okay, maafkan saya. Okay, selamat datang kepada anda semua untuk program podcast kita. So, kali ni kita ada podcast. Kita ada 2 siri. Kita buat 2 kali sebulan. Untuk kali ni kita sembang-sembang santai, topik ringan-ringan sahaja. Ringan, jangan berat-berat. Untuk podcast yang sebetul-betulnya nanti, kita akan buat air bahan. Dan itu topik yang agak berat sikit yang kita akan bincang. So hari ni kita nak bincang berkenaan dengan apa? Kenangan UPSR. Betul tak? Betul. Oi, kita sedih betul tak Mas Kita dengar apa baru-baru ni UPSR telah dimansuhkan. Semua orang mesti ada detik-detik. Orang kata apa? Manis ke? Manis ke, suka ke, duka, kenangan ke? Pahit lah. Pahit ke? Ya ke pahit? Pahit untuk saya, pahit masing-masing. Tak semuanya manis. Tak nak share sikit ke UPSR? Tak nak lah. Tapi saya rasa anda semua kat sini UPSR bagus. Kalau tak masuk ke USM saya. Tak, ke? tak juga. Tak juga. Time UPSR tu semua jenis tak betul lagi. Orang panggil time tu dah jahanam. Okey, kepada anda semua yang menonton kita punya podcast pada hari ini, anda boleh berkomunikasi dengan kami dekat sini, cadangkan juga tajuk-tajuk podcast yang kita akan kepada kami secara ringan-ringan yang untuk kali ini. So kita akan bincang, kita akan berbual. Anda juga boleh menulis komen anda atau kenangan yang anda ada di sewaktu UPSR sebelum-sebelum ni lah kan. So kita boleh berborak dekat sini. Macam DJ radio pula. Macam DJ radio kan? Waduh, ada paket terpendam jadi DJ. Tolong putarkan azan. Nak buka puasa lapar. Dah solat belum? Okey lah, kita fokus kat kita punya tajuk lah. Kejap. Okey. Mesti orang tanya kenapa kita baju Melayu hari Isnin. betul lah. Kenapa? Cuba bagi tahu kenapa pakai baju Melayu ni. Saya biasa pakai baju kurung. Melayu perempuan. Awak tak biasa pakai baju. Sempena dengan Ramadan dan nak raya, kita pakai baju Melayu. So UMK ada syuting raya dah hari ni. So kita pakai baju Melayu lah. Okey, kenangan UPSR. Cuba cerita sikit. Tahun bila awak dah ambil UPSR ni, Mas? Saya masa tahun 2007. Saya dah jana UPSR. Ingat lagi 2007 lah. Ya. Time tu saya pengawas tu kat sekolah dia masa dah jana. Jadi Satu penipuan yang besar. betul. Ya Allah, betul saya pengawal. Antara macam pelajar harapan lah orang kata. Tapi apabila keluar je UPSR punya result tu, Jahanam. agak menghapakan. Jadi saya rasa UPSR saya tidak sebaik orang lain lah. Itu je saya boleh cakap. Tapi apa pun UPSR tu best je. Kan? Kan? Ni Ashraf, UPSR? UPSR tahun bila Kau dengan aku tak jauh umur. Okey. So kalau UPSR sekarang kau, okey aku 1 tahun ke depan sikit lah, ke belakang sikit. Kau bila buat tahun? Kau pun tak ingat. 2000. 2000 ke? Kau apa? 2007? 2007? Saya 2000 jugalah. 2004 kot. Kau 2003. tambah 12. Nampak? Kira sekarang. 2002. 2002. Kau 2001 lah. Oh, dah masuk 2000 Ya, kita zaman milenium. Ingat kita tua sangat ke? Kita sama IT, okey? Weh, tapi ingat waktu Okey. kita punya UPSR dulu. Saya dulu kat sekolah. Saya dulu bersekolah dekat SK Pekalan Tentera. Nampak askar tu. Ayah askar duduk sekolah kat situ. Kenangan ambil. Kita tak sangka tau dapat result macam tu. Nak kata cemerlang, tak adalah cemerlang. Tapi cukup lah makan. 5A. Tak adalah sampai 5, 4 je. Lagi satu tu apa? Subjek apa yang terkucil tu? Bahasa Inggeris terkucil. Okey, kita ada Santesh. Good evening, Santesh. Hai Sandesh. Hi, good evening. Okay. Mesti ada kenangan UPSR kan? Dapat berapa result agaknya tu? Boleh share? Macam aku time UPSR lu, struggle lah. Kenapa? Cikgu garang. Oh ya. Tak nak share kat result kau kot? Mesti 5A ni kalau tak boleh Kalau masuk dah sekolah. struggle mestilah perform kan? Kalau dah struggle mestilah perform. Target sekolah. Target kira satu kelas tu lah 5A. Uish. Tapi termasuk aku lah 5A. Bukan nak bangga lah. Tapi aku pun sendiri tak percaya aku dapat 5A. Kan? Waktu percubaan pun tak pernah dapat setinggi A macam tu. Tak ke ataupun time tu cikgu ada bagi Apa? tips-tips ke? Tips dia.
Tawakal. Lama tahu cikgu lah last minute tu macam ada bagi soalan bocor kan. Mana kita tahu dulu kan isu, ingat tak masa zaman saya pun ada isu soalan bocor bahasa Inggeris kalau tak silap. Awak yang bocor kan? Malam sebelum paper tu cikgu bagi tahu ada soalan bocor tapi besoknya tak sama pun soalan. Jadi biasalah rumus yang time tu. Time UPSR ingat je. Pagi-pagi tulis vocab bahasa Inggeris 100 kat papan hitam. Seorang tulis dekat papan hitam. Lepas tu nanti ada orang lain salin lah vocab. Vocab contoh banana, pisang. Tapi tak adalah perkataan macam tu. Perkataan yang high end lah. Tapi dulu memang bahasa Inggeris macam sangat ditekankan kan? Betul. Tambah-tambah teacher Zaitun. Saya ingat lagi sampai sekarang. Nampak? Kira cikgu tu berjasa lah. Sebabkan dia garang dapat 5A. Ni macam mana masa kat tentera mesti kawat hari-hari. Kita bukan sekolah biasa. tentera. Kita sekolah di dalam kamp tentera. Sekolah macam biasa je. Tapi mesti semua orang ada kenangan manis dan sangat pahit lah. Kalau anda apa? Mas, ada kenangan, kita start dengan kenangan manis dulu lah. Apa kenangan manis? Sepanjang 1 tahun ambil UPSR ni. Mesti ada kenangan manis kan? Start couple time tu. Dulu mana ada. Dulu time fikir bendera sampai ke tak? Betul, sebab dulu kan saya pengawas. Sebab tu saya memang akan ditugaskan untuk naikkan bendera. Time tu macam nervous gila. Lagu, nak kena habiskan lagu mesti sampai tepat dekat atas sampai tepat tu. Tapi apa kena mengenai UPSR kita hari ni? Taklah, tadi kan cerita apa kenangan manis? Mesti ada sepanjang setahun menjadi seorang pelajar paling senior dekat sekolah tu kan. Jadi rasa macam benda tu kenangan manis lah. Tapi kenangan pahitnya kena berpisah dengan kawan-kawan masa dah habis UPSR sebab nak masuk ke sekolah menengah. Itu macam tak best kan? Sebab sekolah rendah kan macam banyak main. Banyak kena rotan. Lepas tu sebabnya baca sifir dekat depan cikgu, tak hafal, kena rotan. Dah jana pun baca sifir lah? Baca sifir lagi? Tu bukan darjah 3 lah awak? Okey lah, sebelum tu lah. Nak cerita dia pasal suara rendah tadi. Tapi Ashraf, apa kenangan manis kenangan sepanjang UPSR ni? Mesti ada kenangan manis. Kenangan manis dapat 5A lah. Oh, itu dapat 5 manis je? Sebelum tu tak manis lah, dapat 5A baru start manis. Sebelum Maksudnya sepanjang 1 tahun tu semua kenangan-kenangan. Macam tak ingat lah masa tu apa yang manis. Sebab dah lama kan? Dia kalau kenangan tu maksudnya bila kita bercakap pasal kenangan, mesti benda tu tersimpan di dalam hati. Okey, apa dia? Kalau saya, kenangan manis saya, kenangan manis ke kenangan pahit lah? Tadi kata manis. Kita start main Kita start manis. Okay. Kenangan manis saya, saya suka lepas waktu kelas tu. Dia waktu saya sekolah dulu, dekat sekolah dulu, kita ada tuition tau. Darjah 6 ni mesti akan balik lambat. Kelas tambahan. Dia macam habis dia sampai pukul 4 baru sampai rumah. Sebab kita ada kelas tambahan. So dia ada gap tau. Dia ada gap dia lepas waktu bersekolah tu dengan nak start tuition tu. So kenangan manis tu dekat gap tu lah. Bercinta? Bukan. Kita pergi tak power orang. Bukan. Dia kenangan manis dekat situ, kita boleh buat apa-apa. Waktu tu kita free. Apa yang buat apa-apa tu apa? Maksudnya macam kita duduk kat sekolah, kita semua ada darjah 6 saja, apa-apa kita boleh buat kat sekolah. Cikgu tak ada tau, cikgu balik dulu. Cikgu dia balik dulu, waktu dia bersiap-siap dia datang. Sebab kebanyakannya sekolah, macam sekolah kita orang, cikgu-cikgu duduk dalam camp tu juga. So dia tak duduk jauh. So dia balik, dia orang lunch. Cikgu-cikgu sedap kan lunch kat rumah dah. Kita lunch kat kantin. Tapi kenapa kau tak balik? Rumah kau dekat juga dalam kantin. Tak boleh, kalau aku balik aku tak datang dah. Dia jadi macam tu. So mak aku cakap jangan balik, duduklah kat rumah. So pakai baju sekolah semua, duduk, satu balik terus pukul 4. Maksudnya gap tu masa itu free lah, kita nak buat apa, nak bermain. Yelah, free time tu boleh sebab dengan kawan-kawan, spend time dengan kawan-kawan. Tu yang jadi best tu. Tidur, makan, buat je lah Best apa-apa. macam tu. Best lah. Tapi biasa je. Maksudnya tak ada manis. Manis je sebab dia tidak tertakluk kepada undang-undang persekolahan. Time tu je. Tertakluk ada syarat. Time tu saja. Ada time sejam tu, bolehlah buat sesuka hati kau nak buat apa. Dan dah 1 jam je. 1 jam lah, kan lama-lama kan buat apa. Kan habis sekolah 1 jam je lah gap. Okay lah. Kan lama sangat tidur. Itu kalau itu kenangan manis Cik Noh masuk UPSR. Tapi waktu sekolah saya dulu, sekolah kita orang dalam tentera, memang bangunan tu bangunan tentera tau. Dia maksudnya macam, apa membezakan bangunan tentera? dia bukan bangunan sekolah.
sekolah saya lah. Dalam kemah ke apa? Bukan itulah saya dalam macam tu kemah. fikir apa ada cat askar. Bukan. Celoring. Kan kalau macam sekolah kan dia ada 3-4 tingkat. Kita orang punya sekolah 2 tingkat. Lepas tu itu yang paling tinggi 2 tingkat. Yang lain tu semua macam bawah. Sebab kalau kita pergi masuk camp tentera, kalau kita tengok Dia camp blok tentera bawah tu je. dia tak ada macam Tinggi-tinggi. bangunan tinggi-tinggi. Melainkan tu memang untuk sekolah. Dia tu. So kita punya sekolah memang paling tinggi 2 tingkat kan. So memang apa semua dia memang ikut askar punya rules ke apa macam mana? Uish, Ha. tak adalah. Tapi rambut tak boleh panjang. Sekolah itu mana boleh panjang kan? Malaysia kot sampai sekolah menengah tak boleh. Tak Rambut adalah. panjang, Rambut tu bisai tak memang boleh. rambut style askar lah. Bisa tak boleh. Sekolah? Boleh je lah. Mana boleh? Tanya Noah sekolah SMKA kan? Boleh je. Misai boleh lah. Tak ada rule lah. Taklah, tapi macam kena trim lah kot kan. Kemas. Tak ada lah Sekolah pula. saya dulu mana? Janggut je tak boleh. Janggut je tak tahulah. Saya tak ingat lah. Tak pernah nampak budak lelaki sekolah Tak apa, saya. kita nak cerita pas. Time tu hormon tak ada naik lagi. Hormon tak ada lagi. Kalau anda semua ada kenangan manis waktu UPSR, boleh share dekat ruangan YouTube kita. Kita boleh tengok dan kita boleh berborak dan bercakap apa kenangan manis anda atau apa kenangan pahit anda sewaktu anda menduduki UPSR. Mungkin waktu pernah tak rasa waktu nak exam tu, sebab itu first exam besar kan. Lah kita kecil umur 12 tahun kan. Lepas tu first exam besar. Tak, aku ada satu soalan. Tanya UPSR kau pernah buat toyol tak? UPSR yang sebenar? Iyalah. Dia tak pernah. Tak adalah bawa macam dengan kawan-kawan ke jenis macam kan macam kau tengok Bad Genius kan. Dia punya kod macam-macam. A macam mana, B macam mana. Kau pernah buat tak? Waktu sekolah UPSR tak ada lagi. Kita orang innocent lagi. Innocent lagi. Tak ada nak buat toyol ke apa ni. Masuk UPSR tak ada lah, tapi ujian-ujian yang sepanjang bulanan tu itu adalah. Itu tak Patut. cerita lah. Patut result UPSR ni. Tak ada, itu macam perbincangan orang kata. Orang kata kan, kita bincang. Sampai bila kau nak bincang exam kot? Yelah, tapi masih UPSR tak adalah buat benda macam itu. Sebab tahu benda tu exam besar, tak adalah buat. Tapi mungkin antara yang manis jugalah sebab mungkin kita rasa kita nak perform untuk pergi ke sekolah menengah yang paling bagus. SBP lah. Nak pergi SBP lah? Dululah. Dulu kan masing-masing memang ada niat. So memang nak buat betul-betul UPSR, nak masuk SBP lah, nak masuk yang sekolah elite lah orang kata. Oh, hebat. Okay, Kecil-kecil dah ada cita-cita mestilah. Tak ada. Entah. Tu kenangan manis lah. Manis lah kot. Sebabnya macam Manis lah kot. Tak tahulah manis ke pahit kan. Okay, kenangan pahit kau Mas. pahit. Result lah. Rizal. Kenangan dia manis dapat result. Kenangan awak pahit dapat result ke apa? Selebihnya menjadi sejarah lah. Sejarah mungkin berulang. Tidak. Tu apa kenangan pahitnya? Result saya lah. Result lah. Oh. Ish. Ya, Noah. Kenangan pahit. Kenangan pahit lah. Pahit. Okey, manis tadi waktu dapat result saya tak adalah manis, tak adalah pahit. Kira som-som kuku. Tak ada perasaan. Tak tahu sebab kita target 5 tapi tak dapat 5 tapi dapat 4. Pahit lah kan? Okay, Sedih lah. Tak ada lah sedih sangat kan. Tapi macam okey tak apa dapat 4. Laki je kan nak sedih kan. Betul. Kan? Dapat tu je lah. Okay, so apa yang pahit je? Pahit je tak tahu lah. Kita fikir pahit lah. Tahu lah pahit tu Subjektif lah. balik pukul 4 kot tu yang pahit tu nak pergi kelas tambahan tu. Itu agaknya pahit agaknya. Setakat balik pukul 4. Ui hari-hari Masalah kot. kenangan manis kau pukul 1 sampai pukul 2. Kenangan manis Sampai pukul 4 pahit dah. bukan. Dia manis je 1 2 kita bebas. Dah tetap dah dikeluar rule daripada sekolah-sekolah. Tapi di pahit tu bila hari-hari kena menghadap Balik lambat. Tapi okey lah, malam tak ada kelas tambahan kan. Macam kita orang. Ada tuition. Ada Aku lagi. pergi tuition. Sama lah. Sebab pagi sampai pukul 1. malam pun ada. Sekolah kebangsaan, sekolah harian pagi. Lepas tu petang pukul 2 sampai pukul 3 sampai 6. Sekolah agama. Sekolah Johor kan sekolah agama. Lupa. Lepas tu malam ada. Saya pun ada sekolah agama. Lepas tu malam ada kelas tambahan pula. Sampai pukul 10, 8 sampai 10. Time tu macam sebab tu lah rasa sedih. Sebab kita dah rasa banyak tapi berusaha. dah jenam mana ada sekolah agama.
Ya Allah, Johor ada ada. tambahan satu. Dia Eh. darjah 1 sampai Darjah 6, lepas tu plus 1. plus 1 tu yang darjah khas tu. Patutlah macam Ustazah. Perli. So, Baguslah. kenangan pahitnya? Itulah result tadi berkait tu Oh, sebabnya result kita tadi dah juga. berusaha. Kita dah berusaha macam-macam sampai ke malam kita belajar. Lalas dapat result macam tu. Time darjah 6 kau dah fikir macam tu Wow. Sebab tu rasa macam pressure kot. Time tu dah sebab kita terlalu pack jadual pagi sampai malam. Tu yang kita macam bila dah UPSR dapat result macam tu jadi sedih. Kecil-kecil lagi dah pressure. Kecil-kecil. Sebab tu bila masuk sekolah menengah saya rasa saya nak relax. Weh, lain macam awak kecil-kecil dah pressure. Betul. Betul lah saya rasa konsep tu salah lah. Konsep apa? Konsep ditekankan untuk perasaan besar macam tu. Tapi macam aku start darjah 4 lagi pergi tuition. Tu dah paling ME. Okay. Baguslah kan. Konsep dia baguslah. Maksud dia study smart. Mungkin dulu saya study hard tapi tak. Bukan pergi tuition pun bukan sebab nak pergi belajar. Pergi borak je lah dengan kawan. Darjah 4 kau rasa? Lepas tu mesti melencong pergi kedai beli jajan. Tak ada mak aku hantar. tak boleh melencong. Mana dah jam 4 nak pergi mana? Dulu kalau kita orang macam itulah. Kalau macam ada hari koko, hari sukan kan. Benda-benda macam tu rasa best sebab kita boleh melencong. Mental desa. Menteri desa. Kau jalan aku jalan. Lepas tu lalu depan kedai kan. Bucik beli air tu. Aiskrim patah. Escape poli. Aiskrim poli. Tak ada kan? Tak ada kan? Orang tentera tak boleh. Kita orang Okay, so itulah berkenangan manis kita orang. Tu kenangan manis sekolah rendah bukan time UPSR. tu kalau suruh rendah. Tapi kan Lain. di keseluruhan untuk ke UPSR tu sebab satu sampai darjah 5 mana ada peperiksaan besar. So dia punya conclusion Peperiksaan besar, peperiksaan ujung tahun dah. Kan kalau dulu kalau kita tengok peperiksaan ujung tahun tu lah akan menentukan kelas kita pada tahun hadapan. Oh itu dah Exam besar akhir tu. tahun. Exam akhir tahun. Itu dah besar tu bagi kita lah waktu dulu lah. Betul. Lepas tu bila sampai UPSR tu wow itu Lagi besar. lagi besar lah menentukan masa depan kita di Form Hala 1. tuju kan. Masa depan di Form 1. Lepas tu Sabtu Ahad mula lah ada tu teknik menjawab soalan. Teknik menjawab soalan. Okey, jemput semua datang. Lepas tu tengok jawapan semua cari yang dekat-dekat je. Tengah jawapan matematik kan. Contoh 1 tolak 2 tak ada jawapan 1 tak ada negatif 1. Semua ada negatif 2. Ambil yang paling hampir. Paling hampir. Tapi saya tak apa nak ingat lah. Dulu semua ABC kan? Ada essay ke? BM je. BM dengan English. Ada karangan. BM ada 2 paper kan? Pemahaman, penulisan. BI 1 paper. BI 1 paper. Sekarang ni bukan sekarang lah, sekarang dah tak ada. Sebelum ni 2 paper kan BI? BI 2 paper. Lepas tu ada 6 jadi 6 subjek BM 2 kan. paper. Dia jadi Math satu. Dia jadi 5 tak tahu tak 6 ke apa. Aku tak tahu. Tak silap 6 tau dia bertambah. Yang UPSR yang last punya tu. Last batch. Last batch. Itulah. Sedih lah budak-budak sekarang tak dapat rasa. Tak, bagi aku okey lah. Ya Tak ke? ada Tak. interest Bagi saya benda tu penentu. Kan ada peperiksaan lain yang digantikan. Memanglah. Tapi macam kita tak tahu kat mana kita nak menilai sepanjang 5 tahun. Perjalanan. Sepanjang 5 tahun kita sekolah rendah tu kan. Jadi Peperiksaan akhir tahun kan ada. yelah. Tapi bagi aku tadi UPSR bagus lah. Tak ada pressure tu kan. Tak ada pressure untuk budak-budak lagi lah. Yelah. Tiba-tiba ada Betul-betul. yang pressure terlebih ke apa. Macam saya dulu lah. Awak pressure sangat ni. Mungkin sebab ni kot pengharapan cikgu tu tinggi sangat. Jadi kita masing-masing nak okay aku mesti dapat 5A, aku mesti dapat 5A. Hari ni tengok tak dapat. Lepas tu jadi kecewa. So kesian kecil-kecil Maksudnya target tu tinggi lah. Dah di Target brainwash tinggi. macam tu. Target tinggi. Target tinggi. Brainwash oleh cikgu. Ibu bapa. Cikgu lah kot saya rasa. Nak salahkan cikgu awak lah sekarang ni. Tak lah bang. Tak cikgu tak. Bukan. Mungkin kau panggil apa ni? Konsep macam tu. Konsep Tapi sekarang kalau tak ada PSR, macam mana penilaian untuk bawa masuk budak-budak masuk ke SBP, dia kira daripada mana? SRP. Dia ada peperiksaan lain, pemeriksaan kemasukan. Oh, ada PSR Macam lain SBP ada. Contoh kau ambil PSR tahun ni kan. Sebelum kau masuk ke SBP dia ada exam satu lagi.
ke SBP, dia nak tengok sama ada kau Lulus ke tak? bukan Layak. nak tengok kau pandai ke tak. Dia nak tengok kau boleh berdikari ke tak. Dekat SBP kan semua kena buat sendiri. Oh. Sekolah berasrama. Yelah, dulu tak pernah dapat exam asrama tu Ya, kan. macam nak masuk sekolah SMKA pun kena buat exam. Kau kena buat exam? Ya ke? Tak ada, aku tak ada exam dah. Oh, tak ada exam lah, terus dapat masuk. Masuk. Budak pandai. Itulah fast Ada track. exam ke? Fast track. Fast track dah aku. Bak kecil-kecil Tak, dia bukan. fast track. Lama tak ingat dah. A level. Ada exam ke? Macam tak ada dah, terus dapat masuk je lah. Ya, macam aku nak masuk sekolah menengah tu, kena exam dulu. Jawi apa semua. Tulis lah kita. Oh, ya. Macam Habis pernah tu tak tengok. lepas ke? Ha? Lepas tak? Betul. Kalau tak lepas tak masuk pula sekolah tu. Dia jawi kan? Betul. Dia suruh kita buat jawi. Jawi. Betul, ada pernah. Aku dah jawi time tu merangkak dia. Yelah sekolah duduk BI, BM, Matematik, Sains. Pendidikan agama Islam pun cuma sikit-sikit je kan. Agama Islam macam first quarter je. Half quarter semua subjek lain dah. Kan. Ha. Dia macam tak fokus sangat, tak tekankan sangat dekat subjek bahasa ni, pendidikan Islam time tu. Tapi waktu tu pendidikan Islam jawi juga ke bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jawi pun bahasa Melayu juga sebenarnya. Ya, tulisan Jawi. Ini tulisan Rumi. Betul, tulisan Rumi. Belajar bahasa Jawi kat sekolah ni agama tulisan Jawi. Aku tak pergi sekolah agama. Eh. Pergi Fardu Ain. Fardu Ain lah tu sekolah agama. Tak, Fardu Ain sekolah. Bukan Fardu Ain sekolah agama yang Yang betul-betul sekolah agama pakai tu. baju putih, baju Melayu putih, kain merah, kain hijau. Dulu kita orang kain hijau. Macam aku tak ada, aku terus masuk Fardu Ain pakai baju sekolah biasa lah. Kat sekolah tu juga buat. Macam sekolah kebangsaan tu. Bajunya sekolah kebangsaan tu, uniform tu. Tapi kejap lah dalam dah jam 4 dah jam 5 je. Oh, maksudnya dia macam selepas di luar waktu Persekolahan. Macam ada kelas apa tambahan, waktu tambahan. Gitu Lebih kurang lah, waktu kecederaan. Time tu. Yelah, Ain tapi kan? dia bukan Fardu Ain dalam kan? Fardu Ain Fardu Ain tu lah tadi. Dia bukan sekolah yang kena pakai baju seragam. Macam kau kan biasa pagi sekolah kebangsaan, petang balik rumah dulu salin-salin baju, pergi ke sekolah lain pula. Betul. Dia uniform lain memang khas untuk seragam punya ni. Macam aku dululah. Duduk kat sekolah tu je lah. Oh. Pagi sampai petang. Tapi tu dikira subjek ke? Tapi macam mana? cikgu lain kan, cikgu Ustazah Cikgu kan. daripada tu Akafah apa semua. Yang Sama betul-betul ni lah. Cuma kebetulan tempat kau Dia buat kat situ. sekolah Fardu Ain tu dekat sekolah kau. So dia tak payahlah pergi ke mana kan. Aku lupa dah. Yelah, tapi cuma macam dia sejam, 2 jam macam tu je lah. Kan? Kejap Kalau dulu je. kan kita orang memang sekolah agama daripada pukul 3 sampai pukul 6. Lama kan? Lepas tu main lah. Memang banyak main lah dulu sekolah agama. Sebab sekolah pagi dah macam asyik belajar je. Sekolah agama tempat untuk ni. Belajar juga ke? Sekolah agama Sekolah tak pagi. belajar lah kiranya Mas. Belajar Sekolah belajar lah. lah. Ish. Tak, sebab awak punya ayat tu macam pagi tu dah belajar, petang tu tempat tu bermain tu. Tapi macam sebab sekolah agama, saya rasa lagi release stres. Cikgu-cikgu sekolah agama lagi tenang. Awak nak cakap cikgu sekolah biasa tak tenang lah. Bukan macam tu cikgu. Tapi cikgu sekolah rendah mungkin macam dah lama dah pindah daripada sekolah, tak tengok dah tu, tak ada, tak kenal saya dah kot. Dah venture. Tak, maksud macam cikgu sekolah agama, okay, hari ni kita belajar macam yang sangat relax tau. Walaupun subjek tu Sekolah agama berapa? 2 jam je ke? Pukul 2.30 habis 4.30 kan? Selalu macam tu kan? Dia tengok ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 dah jam 1 sampai dah jam 3. Tahap 2 dah jam 4 sampai jam 6. Saya punya sampai jam 5 je. Dah jam 6, okay. Tu ambil UPKK semua kan? Dia PKK pasal jam 5. Betul lah. Aku ambil exam kan? Ada juga. Yang apa Tauhid pula. Apa tu? Ada 8 subjek tak silap saya? Banyak kan? Apa nak 8 subjek. Ibadah, tauhid. Usuluddin. Kita selit Syariah sikit Islamiah. UPKK tu apa? Sebab UPSR kata tak perform. Ingat UPKK perform UPKK kan? saya perform. Berapa? 5 jadid. Apa jadid? Time tu A jugalah kan? Kira A juga. Yelah, dia ada nama dia lah. Tapi dia tak ingat lah. Tapi macam time tu banyak jugalah. 10. Kan 8 subjek je. Kau kan ambil tasawuf, PQS, PSY. Itu apa? Quran Sunnah. Quran Sunnah. Quran Sunnah. Itu kira ni lah. Subjek Al-Quran, subjek
Hadis Wow, Al-Quran. hadis Hadis Al-Quran. Dia macam satu gabungan hadis Bukan Al-Quran. dia jawi. Lepas tu ibadah, akhlak. Mana ada darjah 5 awak belajar ni? Hadis. Awak ni. Hadis Mengarut Al-Quran. Ya Allah. Entahlah, tapi saya masih ingat subjek tu makan panjang. Okey, kepada cikgu-cikgu PKK di luar sana, sila sahkan kat Mas punya kenyataan. Betul ke darjah 5 kita belajar hadis? Okey lah, tadi kita tengah cerita pasal PSR kan. Dah lah, cerita kita balik PSR lah. Tak adalah dah. Awak selit pergi pasal UPKK. Kita tanyalah terus pasal UPKK. Tadi nak selit pasal agama. Tiba-tiba UPKK dia animation. Lepas dia nak tahu result pula. Subjek lah apa. Siapa yang pergi jauh. Okay. So UPSR. Tapi kan masa sekolah rendah dulu, kantin sekolah best kan? Kantin sekolah best. Tiba-tiba. So, kenapa dengan masalah dengan kantin sekolah? Tak, sebab dia macam beli makanan tu macam Murah Yes. Kan? Macam saya kat sekolah tu 20 sen je satu gelas. Sama lah. Itu zaman dulu, sekarang mana ada lah. Dulu saya kalau sampai petang kelas tu, duit belanja bawa RM1. Tengah hari makan RM1 tu cukup. Lebih daripada cukup. Kerana boleh simpan lagi lah RM1 tu. Betul. Saya kira RM2. Amboi, ini beli apa je lah. Nasi lemak dah 50 sen baru dapat 2 nasi lemak. Dulu ada nasi lemak 30 sen jugalah. Kumpul leko kat sekolah. Tak tahu kat sekolah memang sedap kumpul leko. Sedap kan? Lepas tu kuih makcik kantin. Sedap tau. Okey, kita nak bercakap pasal kenangan UPSR di sini anda semua. Kalau ada sebuah komen, sila komen ke penampilan baik atau kenangan manis, kenangan pahit yang anda boleh kongsikan di ruangan YouTube. Nanti kita kalau ada sebarang tajuk-tajuk podcast secara ringan-ringan yang boleh kita bincangkan kat sini, kita bawa borak, boleh cadangkan. Tajuk Kan? ringan-ringan. Ringan-ringan je lah kan. Okey. Contoh macam hari ni lah tajuk So kita tadi dah termasuk sampai bab kantin dan kuih dah tadi. Ala-ala puasa kan. Tahulah nak berbuka. Tak lah, dia macam merangkumi lah waktu sekolah rendah tu. Tapi awak rasa sekarang ni, bila kita dah tak ada UPSR, budak-budak sekarang awak rasa macam mana? Dia akan menghadapi peperiksaan besar terus terkejut. SPM lah kan? PMR? PMR tak ada. Dah tak ada dah? PMR bukan PMR. Dia PT3, nama PT3. PT3 tu. Dah tak ada dah? Dia berkala daripada form 1 sampai form 3. Bukannya terus ada exam besar. Dia orang akan ada terus exam besar pada SPM nantilah terus. Okey, saya tak mengikuti sistem. PT3 ada rasanya. ada Ada lah. exam. Dia adalah ada besar sangat. dia ada exam tapi dia tak menentukan macam mana. Dia bukan macam PMR dulu tau. Dia PMR dulu, kau kumpul dulu sampai 3 tahun terus exam. Yang ni tak, dia kumpul markah start daripada form 1 sampai form 3. Dia kumpul markah. Okey, maafkan saya tak mengikuti sistem pendidikan negara sekarang. Jadi saya boleh tahulah daripada sini. Google. Ingatkan macam konsep dia macam PMR dulu. Tak. Okey. Sebab tu tukar nama PT3. Sebab so pelajar takkan ada UPSR sekarang. Bila dia masukkan, habis lah. So dia kan bertemu lagi SPM. Tapi kira PT3 tu lagi ringan lah kan? Dia nak kata ringan. Sebab kalau macam Dia macam exam ujung tahun lah, lebih kurang macam tu. Dia Yelah, macam okey kau, sikit. kau buat assignment. Ha. Kau satu sem kau kena buat assignment sikit kumpul bawah markah kau carry Sampai mark kau exam. berapa. Exam tu ada sikit, contoh 50%. Macam tu lah. Okey lah kot. Daripada PMR dulu sampai kita 3 tahun nak kena syllabus tu nak kena compact kan? PMR minggu depan, yang ni kita UPSR je dulu. Okay. Awak ni suka lagi topik. Okay, UPSR. So pelajar sekarang tak ada UPSR. Okay, bila dia tak ada UPSR, dia akan terus dapat SPM terus lah. Perlukah ada UPSR? Boleh cadangkan? Kita boleh bayar kan? Betul. Awak Tapi kalau perlu, yalah ni cuma opinion je lah masing-masing kan. But kalau kita nak cakap benda tu nak kena buat balik pun, undang-undang kata, bukan undang-undang, kerajaan kata kita memang dah tak ada UPSR tu. So masing-masing punya opinion je lah, perlu ke tak. Tak semestinya kita cakap ni Yelah, nak pandangan Pandangan kau anda lah. Yalah, kalau bagi saya perlu. Sebab Kenapa kena saya dulu Tak apalah, awak perempuan seorang Lepas rasa nanti jawapan saya kena bash. Tengoklah ni, 2 orang lelaki Sebab? yang bash saya. Okay guys, saya dah nampak kan? tak ada okey. Okay. Okey lah bagi aku. Bagi aku tak perlu. Ya? Sebab mungkin daripada darjah 1 sampai darjah 3 kau boleh fokuskan kanak-kanak on akhlak. Macam kat Jepun, dia fokus on attitude dulu.
Disiplin macam tu Yes, macam makan basuh pinggan, kau pergi macam mana? Kau pergi fast food, kau letak barang kau balik dalam tu sampah, bukan kau tunggu orang tolong kemaskan. Common sense ke? Lebih kurang lah. At least kat situ kita dah didik. Start daripada darjah 1 sampai darjah 3. Okay. So darjah 4, darjah 5 dia more to kepada Teori. Lebih Dia kurang bukan lah. teori lah, dia macam More on start life belajar. skill, life skill. Darjah 1 sampai darjah 3 tu life skill. Darjah 4, darjah 5 sampai darjah 6 on keep going on education makin tinggi lah. At least kita jati diri kita dah kuat. So bila kita ke hadapan tak goyang lah. Faham. Tu bagi aku lah. So at least dia ambil masa dalam contoh PT3 exam paling besar. Okay, dalam masa 6 tahun, 7 tahun baru start exam balik. 3, 5, 6, 7 5, 6 4, 5, 6 1, 2, 3 6 tahun. 6 tahun dia kumpul terus. Tak adalah kumpul. Mungkin darjah 6 tu adalah panggil Exam adalah exam lain lah. PTS. Mungkin Apa? PTS tu stand for apa? Ha. Penilaian lompat kelas. Yang tu aku ingat PTS. Oh, kan? Saya ingat dulu darjah kan? PTS ke tiga. PLS? PRS tu pemberakan sebaya. Lompat kelas ada yang waktu darjah 3. Dia tak ada. Tak ada Batch aku last. Batch tu ada lagi. Kau tak ada Tak ada, nampak? Saya Dia paling daripada darjah 3 dia tak muda payah di sini. dia tak payah dia tak payah darjah 5 terus darjah Dia tak payah tak ada darjah 4, dia terus darjah 5. Dia ada exam dia. Oh ya ke? Saya salah seorang yang tidak dapat lah. Okay, so time saya dah tak ada lah. Benda tu dah buat lah. Tadi teruskan. So macam tadi aku pun aku tak dapat lah. Sebab PTS lompat kelas macam Dia akan muda setahun nanti. Dia jadi muda setahun. So nampak sangat kita tak pandai. 11 tahun lah. Dia ambil Tak lah, kadang dia IQ tahun. kita kan memang tahap sampai situ je. Kita tak boleh nak catch up untuk yang advance punya. Nak kicap ke nak Catch tomato? up. Okay, so saya nak dengar pula Cik Noor punya pandangan. Perlu ke tak UPSR ni? UPSR lah? Tengah-tengah. Kau perlu, Tak kau nak- perlu. tak perlu, Aku tak tak perlu perlu. di tengah-tengah. Okay, UPSR ni bagi saya pun tak perlu. Kalau tanya saya personal lah. Sebab saya rasa macam Awak mungkin jangan nak bash orang. setiap tahun dah ada exam kan, macam exam untuk kelas. Macam bila government masukkan UPSR ni untuk masuk ke sekolah-sekolah berasal penuh ada exam lain. So sama je. Sebab kalau kita tengok, kalau tanya saya lah, betul lah juga cakap Ashraf tadi kan, pelajar-pelajar ni telah diberi tekanan kan. So biar diorang fulfill dengan diorang punya jati diri, life skill. Lepas tu bila dia meningkat form 1, form 2 baru dia boleh fikir berkenaan dengan exam sedikit. Sebab kita punya sistem pendidikan dekat Malaysia ni based on A's. Itu bukan salah sesiapa, bukan kita nak salahkan kepada kerajaan kat sini, tapi sebab secara asalnya azali dah memang macam tu. And then parents and then sistem kemasukan ke universiti, ke sekolah memang kita nak tengok pada A's. Percayalah, pelajar yang dapat straight A tak semestinya pelajar yang berjaya pada masa akan datang. So kejayaan tu tidak bergantung kepada A's di UPSR, PMR ataupun SPM, tetapi kepada sikap anda, Kebarakatan. sikap anda untuk mengubah diri anda untuk maju ke hadapan. So itu Macam yang dah masuk penting. conclusion ni. Conclusion ke apa? Conclusion lah, kita conclude terus. Okay Mas, sila conclude. Cukup tu. Tadi start dah spoil. Conclude biar yang terbaiknya Mas. Kan? Silakan. Okay, 1, 2, 3 go. Apa ni untuk conclusion UPSR tu lah. Hmm. Okay. Dia nak relate dengan saya punya pandangan tadi ke ataupun nak secara Terpulang overall, secara general kita Apa ambil? pandangan awak? Tu je. Ya, pandangan saya tadi kan saya kata perlu kan. Sebab saya rasa Tutup terus. janganlah tutup terus. Perlu sebab saya rasa benda tu nak mengajar bagi dia orang biasa dengan perasaan-perasaan yang akan menguji. Kesabaran. Minda. Dia tu macam preparation tau. More to preparation macam mana nak kita menghadapi pressure. Something yang besar lah. Weh, kat rumah Bagi pun saya macam tu lah. Kita praktikkan benda tu. Bukannya lebih nak menilai
dalam kertas bukan macam tu, tapi lebih kepada preparation mental. Okey. Bagi saya macam tu. Saya itu pentingnya. Kalau macam tu, better awak hilangkan Tupperware mak awak. Lagi besar pressure dia. Tak semua orang ada Tupperware. Okey, kita tutup terus. Terus. Okey, mungkin setakat ni saja untuk kali ni. Kita akan berjumpa kembali pada bulan hadapan lah, bulan 6. Mungkin tarikh dan hari yang sama. Hari ni berapa bulan? Bulan hadapan ke minggu hadapan? Tiap-tiap minggu nak buat. Nanti kita bincang. Jangan bincang waktu lain. Nanti kan. Awak tunggu je lah sampai bila. Okey, untuk maklumat semua, ini adalah kita punya percubaan untuk adakan sesi podcast di tempat yang baru, di studio yang baru. So nantikan kita punya studio baru. Kita mention lah kita ada studio baru, kita ada tempat yang baru. So nantikan kita punya sesi podcast kita pada masa-masa yang akan datang. Kita ada 2 siri podcast. Satu kita membincangkan berkenaan dengan tajuk yang lebih berat sedikit. Itu kita akan jemput expert. So podcast yang ringan-ringan ni kita just borak je berkaitan dengan topik atau perkenangan yang kita masih ada, yang ada sembang netizen orang kata. Sembang orang panggil. Kalau anda semua ada cadangan Sembang netizen. cadangan untuk topik-topik pun boleh inform kat kita. Kita akan pertimbangkan dan kita akan Cadangan tajuk. tajuk yang boleh kita bincangkan dekat sini untuk kita bualkan dekat podcast kali ini. Ataupun boleh kita ulas. Betul. Kalau nak kami ulas pasal satu topik tu, bolehlah letak dekat ruangan komen. Betul. Dan hari ni kita punya apa yang kita bercakap, berbuat adalah pandangan kita masing-masing. So macam Mas dia bergantung pada pandangan dia. So Ashraf pun pandangan, saya pun pandangan saya. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Okey, kita tak salahkan siapa. Tak ada. Ini just pandangan daripada kami. So InsyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi podcast yang seterusnya. So saya Anwar. Saya Mas. Saya Ashraf. So kita berjumpa lagi di sesi podcast yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Selamat Hari Raya kepada anda semua. Bye-bye. Ciao. Bye. Assalamualaikum.